Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Harenti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Penerapan teknologi pertanian moden dijangka dapat meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Model insan celik digital diperlukan bagi mencapai matlamat utama Wawasan Brunei 2035. Penanda aras kemiskinan nasional dan keperluan melahirkan model insan celik digital antara tumpuan perbahasan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Isu buli dan ancaman siber mendapat perhatian Dewan bagi pertanyaan jawab lisan pada hari ketiga persidangan Majlis Mesyuarat Negara berlangsung. Yang berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Meja Jeneral Bersara, Datuk Peruka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, mengongsikan perkhidmatan kaunseling di Jabatan Perkhidmatan Awam merupakan antara langkah yang disediakan bagi menangani tekanan akibat buli di tempat kerja. Bagi menangani ancaman siber pula, Yang berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Peruka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menyatakan pelbagai langkah dilaksanakan termasuk meningkatkan pemantauan masa nyata melalui Cyberwatch Center agar sebarang ancaman dapat dikesan dan diambil tindakan. Sebelum ianya menyebabkan bahaya. Penyediaan dan keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar pendidikan pula antara dibincangkan dalam perbahasan usul Wawasan Brunei 2035. Yang celik digital. Usul yang mula-mula diketengahkan keperluan mendesak untuk melahirkan model insan yang celik digital berkeupayaan menyelesaikan masalah kompleks dan mampu beradaptasi dengan teknologi masa depan termasuk kemahiran dalam kecerdasan buatan. Cadangan agar agensi-agensi berkepentingan mempertimbangkan keperluan untuk membangunkan penanda aras kemiskinan nasional melibatkan pelbagai pihak demi memastikan bantuan diagihkan dengan lebih adil, telus dan berkesan. Akses kepada perkhidmatan penting dan kualiti kehidupan secara menyeluruh. Pemimpin Akar Umbi terus menjadi jambatan antara kerajaan dan rakyat serta memastikan dasar dan program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat kepada komuniti. Yang dilaksanakan benar-benar menyentuh dan memberi manfaat kepada komuniti. Sokongan berterusan pelbagai pihak berkepentingan dalam sektor pendidikan perlu dalam memastikan penyediaan dan keberkesanan pelaksanaan dasar pendidikan secara menyeluruh. Juga disentuh usaha meningkatkan pengeluaran makanan domestik dan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Penerapan teknologi pertanian moden sebagai usaha meningkatkan pengeluaran makanan domestik dengan matlamat utama mengukuhkan sekuriti makanan dan mengurangkan kebergantungan kepada import serta menggalakkan ekspor. Dasar mempersyaratkan surat pengesahan ke atas setiap syarikat dilaksanakan untuk memberi keutamaan kepada anak-anak tempatan terlebih dahulu sebelum menggaji pekerja asing dan seterusnya membantu syarikat mencapai lokalisasi yang optimal.
Perancangan dan pelaksanaan yang fokus dan berstrategi dari segi pendidikan khasnya dalam pelajaran, pengajian dan persekolahan agama diperlukan dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Turut diketengahkan dalam perbahasan usul wawasan Brunei 2035, kaedah baharu pembiayaan rumah alternatif. Kementerian Pembangunan sedang berusaha meningkatkan penyediaan rumah yang lebih berdaya maju dan kos efektif dengan tujuan meneroka kaedah baharu pembiayaan rumah alternatif. Kaedah baru untuk menyediakan rumah-rumah melalui pembiayaan alternatif. Pendidikan menjadi faktor penting untuk mengubah nasib keluarga penerima bantuan apabila anak-anak penerima bantuan berjaya mencapai puncak Menara Gading. Dapat kerjaya yang baik, sudah tentunya ia akan dapat mengubah nasib keluarga. Perkataan penting. Memastikan pembangunan negara mampan memberi keutamaan kepada perkara penting dan mengimbangi pembangunan jangka panjang. Memulakan pelayaran bersama menuju destinasi. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Program projek inovasi luar negara China Brunei meningkatkan kemahiran kreatif dan praktikal serta mengukuhkan perkongsian antara institusi. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Sempena Convocation ke-37 Universiti Brunei Darussalam UBD, Majlis Khatam Al-Quran dan Doa Kesyukuran diadakan petang tadi. Majlis berlangsung di Masjid Universiti UBD. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Lebih 230 pelajar menyertai majlis berkenaan. Juga hadir Dr. Hazir bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Program projek inovasi luar negara China Brunei yang berjalan selama 2 minggu berakhir petang tadi. Program membukakan peluang bagi para pelajar pembelajaran antarabangsa. Majlis Anjuran Universiti Teknologi Brunei UTB dengan penyertaan Universiti Tianjin China bermatlamat memperkasa pengalaman akademik pelajar, meningkatkan kemahiran kreatif dan praktikal serta mengukuhkan perkongsian antara institusi. Antara yang hadir Tuan Yang Terutama Xiao Xianghu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China dan Datin Paduka Profesor Dr. Odeng Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Diadakan bermula 25 Julai lalu, program menghimpunkan 12 pelajar dari Universiti Tianjin. Program juga menanai perspektif global dan persefahaman rentas budaya. Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia. Pentas perayaan di Ibu Negara dimeriahkan dengan persembahan Malam Simfoni Belia, anjuran Majlis Perundangan Kampung Bunut, perpindahan dengan kerjasama Ikatan Persatuan Belia Bunut, IKRAB dan ILT Entertainment. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan kumpulan Powerhead Band menyerikan pentas perayaan di daerah Tutong. Acara diisikan dengan persembahan kugiran dan soalan kuis penonton.
Di daerah Temburung, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan nyanyian irama jazz. Hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ke arah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu-isu berkaitan penyusuan susu ibu, pagi tadi diadakan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dengan tema mengutamakan penyusuan susu ibu, cipta sistem sokongan yang mapan. Sambutan berlangsung di Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait. Hadir Dr. Haja Lailawati binti Haji Juman, Pemangku Ketua Pengarah Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Pengisian sambutan forum-forum di bawah program penyusuan susu ibu dan pameran mini. Sambutan diadakan sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 4 petang dan orang ramai adalah dialulukan hadir. Sekolah Sukan pagi tadi mengadakan program Kluster 3 Seri Playing E2E Showcase edisi ketiga. Acara diadakan di Sekolah Sukan Kampung Pulai. Antara pengisian acara, persidangan yang melibatkan pelajar, sesi maklum bala sekolah-sekolah jemputan dan pameran kelab-kelab CCA. Sebuah syarikat pembinaan yang menjalankan projek pembinaan di Kampung Tagap melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 setelah didapati melonggokkan sisa bahan binaan di luar kawasan pembinaan berkenaan. Syarikat Sri Legenda Sdn Berhad dikenakan denda kompaun sejumlah RM2,000. Sementara itu, sebuah syarikat bengkel di kawasan Mukim Serasa dikenakan denda kompaun setelah didapati melonggokkan sampah di tanah lapang premis berkenaan di Kampung Sabun. Syarikat Poh Motor Service and Engineering Works didenda RM500. Dalam tempoh 2 Ogos sehingga 5 Ogos 2025, 5 kompaun dikeluarkan atas kesalahan membuang sampah di kawasan Pantai Jerudong kepada individu-individu iaitu 3 warga Filipina, Rosalyn de los Poyos Alagon, John Paul Caliboso Alagon dan Arman Dimaporo Japalo serta 2 warga negara Indonesia, Sholeh dan Wahyu Setiawan. Setiap individu dikenakan kompaun RM100 seorang. Individu dan syarikat tersebut diarahkan untuk menjelaskan denda kompaun dalam masa 7 hari. Balai Polis Bangar Pasukan Polis Diraja Brunei merampas 759 kartun rokok dan beberapa botol cecair rokok elektronik VAM semasa mengadakan pemantauan di sekitar kawasan Bangar, daerah Temburung. Pihak polis cuba untuk menahan kenderaan yang sedang menuju Kampung Labu yang gagal untuk berhenti. Kenderaan tersebut kemudiannya didapati di tepi jalan kawasan perpindahan Kampung Mentiri setelah dikejar. Suspek, seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun, kini dalam tahanan polis dan barang-barang tegahan tersebut diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Ekses Diraja bagi siasatan selanjutnya. Seorang buruh perempuan warga negara Indonesia dipercayai lari daripada majikan. Hairunisa, 24 tahun, nombor pasport AU 482446. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan di talian 22423334 atau talian Kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis berdekatan. Kejohanan pencak silat sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan diteruskan semalam dengan pertandingan 5 kategori tanding peringkat akhir. Kejohanan berlangsung di Dewan Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Awangku Muhammad Fadilah Pengiran Maji Muhammad Yasruzam Ayub, pesilat dari Majlis Sukar Sekolah Brunei Darussalam, menjuarai kategori lelaki dewasa kelas bawah 45 kg. Juara kategori lelaki remaja kelas C disandang oleh Muhammad Syafiq Alinuddin, pesilat dari Temburung.
Sementara kategori lelaki remaja kelas D dijuarai oleh pesilat dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam Muhammad Raid Naim Muhammad Syamsuddin. Seorang lagi pesilat dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam Muhammad Aminuddin Muhammad Azri memenangi kategori lelaki remaja kelas F. Manakala Muhammad Darwisi Efik Abdullah, pesilat dari daerah Tutong, muncul johan kategori lelaki remaja kelas G.